Okey, murid-murid. Kalau kali ini kita akan buat perbincangan jawapan kepada pelajaran kita yang lepas. Baik, kita lihat apa yang kita belajar yang lepas. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita belajar tentang mengenal bahagian tubuh haiwan. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang kepentingan bahagian tubuh haiwan tu. Dan yang ketiganya, kita belajar tentang persamaan bahagian tubuh haiwan yang berbeza. Maksudnya haiwan yang berlainan tetapi mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang sama. Haiwan yang berbeza tapi ada bahagian tubuh yang sama. Itu yang bahagian yang ketiga. Baik, ini yang apa yang kita telah pelajari dalam video yang lepas. Kita belajar tentang haiwan. Tadi kan kita mengenal bahagian tubuh haiwan. Ada kepala, ada badan, ada ekor. Kemudian kita lihat ada haiwan yang mempunyai ciri seperti sumbu, ada cengkerang, ada sayap. Kemudian ada haiwan yang berkulit keras. Ini pelajaran yang lepas. Nanti murid-murid boleh ulang video pelajaran yang lepas dan lihat. Jadi kita lihat latihan pada buku BLA, buku latihan aktiviti kita yang pada muka surat 29 itu. Lepas cikgu ada minta kamu buat kan. Jadi kita buat latihan ini. Ini adalah latihan bahagian A. Labelkan bahagian tubuh haiwan berikut. Sebahagiannya cikgu dah bagi jawapan masa kita dalam video yang lepas masa kita buat latihan tu. Tak apalah. Ini kita sambung. Jadi ini ada patung ini. Dia kata sebelum kita buat, semak balik buku kamu minggu yang dalam pelajaran yang lepas. Cikgu minta kamu tulis hari dan tarikh supaya ini untuk tujuan rekod kamu dan memudahkan guru-guru nanti nak buat penilaian ke atas hasil kerja kamu. Kemudian sekarang kita nak label kan. Label ni maksudnya kita nak tanda. Kita nak bagi nama lah. Bahagian yang belakang ini namanya ekor. Jadi kita kena tulis ni. Murid-murid nanti tulis cantik-cantik. Bahagian yang ini, bahagian ini yang kedua ni, ini adalah bahagian kepak ataupun sayap. Ada tulis sayap, ada tulis kepak. Buku kita sebut kepak. Kepak. Ni mungkin kita padam. Tulis bagi elok sikit. Kepak. Dan satu lagi di hujung dekat kepala dia ni, apa ni? Ini ialah sesungut. Ni. Dan jadi murid-murid tulis, semak jawapan kamu dan tulis ni. Dekat sini ada tulis sesungut, ada kepak. Dan yang dia tak tulis ialah sini ni. Ni. Ekor. Gitu. Patung tu kan dalam buku teks kita. Baik, kita lihat kambing. Ni kita ada contoh kambing kat atas ni. Kita ada contoh kambing. Ini kambing. Kambing mempunyai tanduk di sini. Dia dah tunjuk kita ni tanduk. Jadi kita tulis sini tanduk. Kemudian di belakang ini senang, semua orang tahu. Belakang itu ialah apa tu belakang? Ni belakang ni. Itu ialah ekor. Jadi kalau kita lihat, kambing ada tanduk, kambing juga ada ekor. Ini
yang ketiga kotak kosong ni dia tunjuk badan kambing. Tetapi dia buat bulat, lepas tu dia tunjuk gambar lain di sini. Ini maksudnya dia nak tanya apa yang ada pada badan, ciri yang ada pada badan tu. Kita tulislah yang kita belajar sebelum ni. Ciri badannya ialah berbulu halus. Berbulu halus. Jadi ciri yang ada dekat dia punya badan. Okey. Yang ni dah habis kan 29. Kita pergi kepada muka surat seterusnya. Ini tajuk di bawah tajuk kepentingan tubuh. Kepentingan tubuh ni maksudnya dia tanya, kita belajar dalam video yang lepas, kita belajar tentang fungsi bahagian-bahagian tubuh. Kenapa contoh buaya mempunyai ekor? Kenapa ikan mempunyai ekor? Kenapa katak mempunyai kaki yang berselaput renang itu? Kenapa buaya juga mempunyai kaki yang berselaput renang? Itu fungsi dia. Kepentingannya tu maksudnya kita cerita tentang kegunaan benda tu. Jadi kalau katak dia guna untuk berenang, kaki itu kan, kaki buaya itu juga sama dengan kaki katak. Gunanya untuk berenang, ekor untuk menentukan arah, memandu arah. Kalau ikan tu, ekor tu untuk memandu arah. Sirip yang di atas tu, sirip atas dan bawah tu, itu adalah untuk berenang. Kita kalau pergi potong salah satu sengit ikan tu, jangan, dia tak boleh. Kemudian macam contoh kerbau, ada tanduk, kambing ada tanduk. Apa guna tanduk? Tanduk untuk membantu haiwan ini mempertahankan diri. Sama dengan badak sumbu, mempunyai sumbu di depan tu. Apa guna sumbu? Sumbu gunanya untuk mempertahankan diri. Ini cerita bahagian tubuh. Kepak dan sayap atau sayap ini membantu haiwan untuk terbang. Membantu haiwan untuk terbang. Okey. Jadi kita nak buat latihan ini, tulis hari dengan tarikh. Tanduk A. Kita tengok A ini. A. Tanduk dan sumbu membantu haiwan ini untuk, ini jawapan dia ialah 1. Mempertahankan diri. Gitulah. Kepak B, kepak atau sayap ni, kepak atau sayap membantu haiwan ni untuk terbang. Ini senang aja. Kemudian dan yang ketiga, yang terakhir, sirip. Sirip dan kaki selaput renang membantu haiwan ini untuk berenang. Nanti saya mak jawapan kamu. Kalau salah, padam dan betulkan macam yang cikgu tunjuk. Okey. Selesai dulu. 29 siap, 30 siap. Maka kita pergi ke satu lagi. Ini dah tajuk baik tadi, sasaran kita yang ketiga. Yang ketiga ialah kita belajar tentang bahagian-bahagian tubuh haiwan yang sama. Maksudnya haiwan yang berbeza tetapi dia mempunyai bahagian tubuh yang sama. Dalam buku teks kita pada muka surat 48 tu dia dah sebut. Dia tunjuk contoh 1, cikgu tulis tu 1, 2, 3, 4. Lembu, ada hamster, ada kucing, ada arnab. Jadi lembu mempunyai ekor, hamster ada ekor, kucing ada ekor, arnab ada ekor. Haiwan ini adalah 4 haiwan yang berbeza. Kita berbeza tetapi serupa.
Apa yang serupa? Semuanya ada ekor. Begitulah. Jadi kalau kita cerita lagi, kita serupa. Dia haiwan yang berbeza tapi semua ada telinga. Macam itulah. Kita berbeza, haiwannya berbeza. Kita berbeza tetapi kita serupa sebab kita semua mempunyai kaki 4. Baik, kita pergi kepada latihan muka surat 34 ni, BLA. Hari tu cikgu dah tunjuk sikit tentang clue macam mana nak jawab. Cikgu percaya kamu boleh buat. Jadi senang lihat pada muka surat 34, berbeza tetapi serupa. Tulis hari dan tarikh. Haiwan di bawah dikelaskan mengikut bahagian tumbuhan yang serupa. Kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A ada rama-rama, ada lipas dan ada belalang. Kumpulan B ada siput bab, siput. Satu, yang kedua ada ketam dan yang ketiga ada umang-umang. Sekarang kita nak cerita tentang haiwan pada kumpulan A dan kumpulan B. Tengok soalan dia tanya apa. Dalam soalan penyataan di bawah ini, sekarang pelajaran dia tak tanya gambar, kamu kena pandai membaca. Sebab kita dah gabung antara apa dia panggil kemahiran 3M tu dalam semua subjek. Kamu belajar sains bukan setakat faham benda ni, malah kamu mesti boleh membaca juga. Sebab kalau kamu tak tahu baca, tak tahu apa soalan minta. Nyatakan bahagian tubuh yang sama. Ini garis. Ini kunci dia. Bahagian tubuh yang sama pada kumpulan tersebut. Dalam kumpulan tersebut. Bahagian yang sama dalam kumpulan tersebut. Baik, tengok kumpulan A. Cikgu ada buat kotak-kotak merah tu kan, pada pelajaran yang lepas. Kalau kamu tengok, dalam kumpulan A, haiwan ini berbeza. Ada rama-rama, ada belalang dan juga ada lipas. Jadi apa yang sama pada tiga-tiga haiwan ini? Kalau kamu tengok dalam kotak yang cikgu buat itu, apa yang sama? Ya, pandai. Dalam kotak yang cikgu tunjukkan dalam pelajaran lepas tu, ketiga-tiga haiwan ini mempunyai sesungut. Tulis situ, siap. Haiwan ini mempunyai sesungut. Okey. Sekarang kita tengok pula haiwan dalam kumpulan B. Dia tanya ikut kumpulan kan? Kumpulan A, siap. Kumpulan B. Kumpulan B, tengok haiwan kumpulan B. Cikgu dah buat kotak dalam pelajaran lepas tu. Dia kotak bahagian dia yang sama. Siput bab ini ada apa? Di belakang dia ketam. Umang-umang ni ada mempunyai cengkerang. Jadi kita tulis ni. Yang sama itu ialah cengkerang. Haiwan ini mempunyai A yang sama mempunyai sesungut, B semua haiwannya mempunyai cengkerang. Okey, namakan haiwan lain yang mempunyai bahagian tubuh yang sama dengan kumpulan A. Yang ni. Kita nak kena fikir sikitlah. Kalau kita tengok tadi, kumpulan A ni ciri dia memiliki apa? Ciri dia memiliki sesungut. Apa haiwan lain selain daripada rama-rama, lipas dan ini mempunyai sesungut? Haiwan tu apa dia? Ya, kita boleh sebut contoh dalam buku teks kita tadi, muka surat 47, 46, dia tunjuk haiwan lain. Kita boleh ambil contoh apa? Pepatung. Pepatung ada sesungut. Sama dengan kumpulan A, sama dengan rama-rama, sama dengan belalang.
lipas dan sebagainya. Kalau dia kata cari satu haiwan lain yang sama dengan kumpulan B. Kumpulan B ni ciri dia apa tadi? Yang kita kotak-kotak kat atas tu. Ciri kumpulan B mempunyai cengkerang. Apa haiwan lain selain daripada siput bab, selain daripada ketam, selain daripada umang-umang yang mempunyai cengkerang? Cengkerang. Ya, kita murid-murid pun tahu. Dalam buku kita ada ni, dia tulis kura. Tahu kan kura-kura? Ini dia. Kura-kura mempunyai cengkerang. Selesai. Bab latihan 30-31. Kita pergi kepada latihan berikutnya. Ini kita bincang balik. Murid-murid dah buat. Kalau yang betul, bagus. Yang salah, kamu padam, kamu buat pembetulan. Ikut apa yang cikgu tunjuk kat sini. Okey, jadi ada part ulang kaji. Ulang kaji ini dia kata ayam mempunyai ekor, ingat semula. Ayam jantan mempunyai kepak. Sini kepak. Kemudian ada mempunyai paruh, taji, ekor. Jadi ekor, taji, taji ni gunanya untuk melindungi diri. Dia macam tanduk lah. Dia tak ada tanduk tapi dia ada taji. Gunanya untuk melindungi diri. Ini kita dah bincang hari tu. Okey. Lihat latihan pada muka surat 32. Kami berbeza. Label dan jawabkan soalan berikut. Ada 3 haiwan di sini. Satu sini ialah rama-rama. Yang kedua ialah pepatung. Ini pepatung. Tu nampak ada sesungut kan. Dan yang ketiganya ialah lalat. Adakah haiwan ini sama? Ini tarikh jangan lupa dah. Ni kita biasakan tulis tarikh. Ini penting ni untuk kalau cikgu nak buat penilaian kamu kena snap muka surat mana yang nak kena hantar nanti senang. Kalau dulu masa kita bersemuka, ada bahagian muka surat yang cikgu dah cop PBD, senang. Kita dah tahu. Ni sekarang tak datang sekolah. Jadi tarikh ini sangat penting. Okey, sekarang balik pada soalan, adakah haiwan ini sama? Jawapannya tidak. Samakah? Tidak. Haiwan ini tidak sama. Okey. Selesai. Nombor 2, adakah haiwan ini mempunyai bahagian tubuh yang serupa? Ada tak bahagian-bahagian yang sama? Jawapannya, apa yang sama? Contoh kita lihat. Dia ada, haiwan ini ada sesungut. Haiwan ini ada kepak. Haiwan ini ada kaki. Gitu. Bahagian yang sama. Ciri yang sama. Jadi kita kata, ya, haiwan ini mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Julia jawapan. Ya. Dah. Okey, itu nombor 2. Nombor 2. Kadang-kadang ada murid yang confused dengan cikgu punya huruf Y ni. Tulis dulu. Ya. Tiga, lengkapkan ayat kesimpulan di bawah. Terdapat haiwan yang samakah berbeza? Senang aja yang ni. Haiwan yang berbeza. Dia dah tulis kan kat atas tu, kami berbeza. Jadi jawapan, terdapat haiwan yang berbeza tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Wah, teruk sangat ni. Saya baca nanti.
Bahagian tubuh yang serupa. Okey. Yang serupa ataupun tulis bahagian tubuh yang sama. Okey tu. Baik. Muka surat sebelah 33. Kenali kami. Kita nak kenal. Kenal. Kenali kami. Ini dia dah tulis dah kat sini. Mana? Sini. Tulis tarikh. Tandakan right. Dia kata situ. Tandakan right ni. Pada petak yang sesuai. Tanda right. Pada petak yang sesuai. Ada dua gambar haiwan. Gambar yang satu ini gambar hamster, yang kedua ini gambar kerbau. Dia ada ciri-ciri bahagian tubuh di tengah-tengah ini dan kita nak kena tanda ada atau tak ada. Okey, bahagian tubuh yang pertama ialah kepala. Hamster ada kepala tak? Ada. Kerbau ada kepala tak? Ada. Okey. Kemudian yang kedua badan. Hamster ada badan? Ada. Kerbau ada badan? Ada. Hamster ada ekor? Ada. Kerbau ada ekor? Ada. Kemudian berbulu halus. Hamster berbulu halus. Kerbaunya ekor ni hilang. Kerbau juga berbulu halus. Dan bertanduk. Hamster tanduk tak? Hamster bertanduk tak? Tiada. Hamster ni tidak bertanduk. Jangan silap tanda. Jangan silap tanda. Dan sini saja kerbau bertanduk. Lain semua okey. Gitu je lah. Jadi jawapan kita apa ni? Kesimpulankan warna, dia suruh warnakan. Warnakan jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang betul. Terdapat haiwan ya, dia suruh warna jawapan yang betul. Jawapan yang betul loh. Jawapan yang betul. Dia suruh warna. Terdapat haiwan yang berlainan. Warnakanlah ni. Kita warnakan. Haiwan yang berlainan. Tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Warnakan. Warnakan. Macam tu. Ni cikgu warna dia tak nampak lah kamu warna. Nanti dia nampak boleh baca. Gini bercaranya. Terdapat haiwan yang berlainan tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Kamu kena warna ni. Kamu warna cantik-cantik. Okey. Next. Kita pergi lagi sikit. Yang terakhir. Yang terakhir. Lengkapkan bahagian tubuhku. Ni cikgu pakai pen merah pula. Tulis tarikh. Tarikh ni. Lengkapkan bahagian tubuhku. Ni baca arahan ni penting Hari dan tarikh. Hari dan tarikh. Pilih dan warnakan jawapan yang betul. A. Nama haiwan ini apa? Ni, dalam gambar ni. Haiwan dalam gambar ni. Ini buaya atau ikan? Jadi, apa kita nak buat ni? Pilih dan warna. Pilih dan warna. Kamu warnakan jawapan yang betul. Jangan warna yang salah. Jangan warna dua-dua pula. Tak boleh. Pilih satu yang betul, yang tu kamu warna. Jadi nak pilih jawapan yang betul, kita nak kena baca dulu lah. Apa dia? Okey.
Nama haiwan ini ialah buaya atau ikan? Ini ialah gambar ikan. Kamu warnakan kotak ni. Sebab cikgu kalau warna dia tak boleh baca terus nanti. B. A sudah. B. Bahagian tubuh yang hilang dalam ikan ini apa? Sisik ada tak? Sisik ada ni. Dalam gambar ni yang berbintik-bintik ni. Ini sisik. Jadi yang tak ada itu ialah yang di atas tu. Itu namanya sirip. Ni. Ni kita warnakan sini. Ni kamu warnakan kotak ni. Kamu warnakan. Dan kita itu. Fungsi bahagian yang hilang. Kita belajar sebelum ni kan. Ikan, ekor untuk berenang. Sisik untuk berenang atau melompat. Takkan ikan melompat, tak? Ikan berenanglah. Macam itulah. Jadi ikan, sisik dia tu untuk berenang. Bahagian tubuh lain yang terdapat dalam haiwan ini. Lain. Yang atas tu kita cerita yang hilang. A, B, C tu yang hilang. Lain yang ada pada bahagian tubuh ikan ini. Apa? Yang ada? Ekor ada? Ada. Okey, warnakan. Okey, good. Badan ada? Ada. Warnakan. Kepala ada? Kepala ikan tu ada. Okey, bagus. Sisik ada? Ada. Ada nampak dekat badan itu. Ada tanduk? Ikan ada tanduk? Tak ada. Nak warna ke tidak? Jangan. Tak perlu warna. Sayap. Yang kedua. Ikan ada sayap? Tak ada sayap. Jadi nak warnakan tidak? Jangan warna. Okey, siap D. Dan yang terakhir. E. Lakarkan. Lakar tu apa? Lakar tu lukislah. Bahagian yang hilang pada badan ikan di atas. Dia suruh kita lukis. Apa yang hilang? Dia suruh kita lukis. Yang hilang ialah sisik atau sirip? Sirip. Jadi lukis gambar sirip kata ni. Kita lukis. Macam gitu. Kita lukis gambar sirip. Sirip ikan. Dah, siap. Selesai. Jadi sampai di sini, cikgu harap murid-murid boleh ikut dan boleh buat latihan dengan baik. Kalau kamu ada sebarang pertanyaan, kamu boleh terus WhatsApp ke cikgu, mesej cikgu, soalan cikgu bantu kamu untuk jawab soalan. Sekian ulang kaji kita pada minggu ini. Terima kasih. Nanti kita akan sambung dengan pelajaran yang lain. Pastikan kamu siapkan latihan. Cikgu tengok hits untuk video yang haiwan ini terlalu rendah. Harap murid-murid dapat ulang balik, dengar video itu dan kita buat latihan dan kita bincang latihan bersama-sama. Sekian. Terima kasih.